Nombor satu, jalan nak bawa bekal masuk syurga. Jalan nak buat bekal mengelakkan neraka nombor satu apa? Arafallah fa'ata'ahu. Kamu kenal Allah dan kamu taat kepada dia. Kamu kenal Allah dan kamu taat kepada dia. Ustaz, ya, macam mana nak kenal Allah? Saya tak nampak dia. Tak kenal maka tak cinta. Macam mana nak cinta? Saya tak pernah tengok Tuhan. Tak nampak pun Tuhan. Ada satu orang Melayu, dia duduk di England lama, 20 tahun. Kerja kat England, balik ke Malaysia ni tuan-tuan, dia main jumpa saya. Dia kata dia kadang ada masa dia tengok jugalah YouTube saya, Facebook saya, dia tengok. Dia kata satu perkataan yang saya ingat sampai sekarang ni. Allah tu pun belum tentu ada. Dia cakap macam tu. Kita ni nak buat baik sangat pun Allah belum tentu ada, Ustaz. Kita tak boleh lurus sangat. Ui, Allah belum tentu ada. Kalau Allah belum tentu ada, pasal apa hang ada? Hang mai mana? Kalau Allah belum tentu ada, datang daripada mana bulan, bintang, matahari ni? Kalau Allah belum tentu ada, mai mana langit? Siapa buat? Tok kita? Chair kita? Takkan jadi sendiri kot. Allah ada lah tuan-tuan, sebab tu benda ni ada. Kalau tak ada benda-benda ni pun Allah tetap ada. Langit tak ada, bintang tak ada, bulan tak ada, orang tak ada, semut tak ada. Tak ada makhluk ni, Allah tetap ada. Jangan kita kata pula Allah belum tentu ada. Pasal apa Allah tak ada pula? Dia Tuhan kita. Mana mungkin kita jadi sendiri tanpa yang menciptakan dia? Tuan-tuan, yang pertama yakin bahawa Allah tu ada. Tu nama dia tauhid. Awwaluddin ma'rifatullah. Ulama-ulama kata dah, awal-awal dalam agama ialah kenal Tuhan, kenal agama. Awal-awal dalam agama kenal Allah. Maka banyak orang hari ni yang tak kenal agama dia dan tak kenal Allah. Sebab tu dia cakap merapu. Apa yang dia cakap merapu? Antara benda yang merapu yang dia cakap, agama adalah sama. Itu benda merapu. Yang dia cakap ialah semua agama nak bawa orang masuk syurga. Yang dia cakap semua ialah semua agama baik. Ini cakap-cakap merapu ni. Cakap merapu lagi apa? Tuhan tu banyak, tapi yang betulnya Allah. Ini semua merapu. Dia kata Tuhan ni banyak, Tuhan ni, tapi dalam banyak-banyak Tuhan tu, yang betulnya Allah aja. Ini nama dia orang yang tak kenal Allah. Yang ketiga, dia tak tahu sifat Allah. Dia tak tahu sifat Allah. Allah kata apa dalam Quran? Allah kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbuat bekallah kamu nak menuju akhirat, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Buat bekal siap-siap atas dunia ni. Dunia ni kamu pergi, dunia akan terus berjalan seperti biasa. Dunia selepas kita mati, dia berjalan macam biasa. Bukan makna bila kita mati, dunia ni stop. Lepas je kita mati tuan-tuan, dunia ni berhenti. Pasal apa berhenti? Dia mati. Dah dunia berjalan macam biasa. Sebab tu kadang-kadang orang takut pada dunia. Contohnya apa? Contohnya, saya ni, bapa saya meninggal tahun 73. Saya lahir tahun 72. Tua lah. Ustaz, Tuan Bilan tua lah. 72 beranak. Maknanya cukup tahun ni dapat kira duit SP lah. Tak pernah faham, tak faham sudah. Kaya ni dapat duit SP ni. Cadang nak buat apa tau. Bapa saya meninggal tahun 73, umur saya 8 bulan. Adakah bila pak saya mati, saya kebulok, mak saya mati, pak anak adik abang-abang saya pun mati, kak-kak semua pun habis? Tak. Pas ayah saya mati, mak hidup macam biasa.
Abang kakak saya hidup macam biasa, cuma survival tu susah sikit lah, kena struggle still lah nak survive. Tapi tetap Allah bagi rezeki, sebab kerja Allah ialah Maha Pemurah, kerja Allah Maha Penyayang, kerja Allah, sifat Allah bagi rezeki pada makhluk dia. Tetapi bapa atau mak tu sebelum mati duk fikir masalah anak dia. Sekali lagi kalau aku matilah macam manalah anak-anak aku ni. Sekali lagi kalau aku matilah siapalah nak bagi makan anak-anak aku ni. Sekali lagi kalau aku matilah Allah macam manalah. Kita duk fikir tu. Akhirnya kita terlepas berbuat ibadat bekalan untuk akhirat. Sebab nak membuat persiapan untuk orang yang kita nak tinggalkan. Padahal dia tu lepas kita mati, dia boleh hidup. Sebab sifat Allah itu memberi rezeki pada orang yang hidup. Kataba ala nafsihi rahmah, kata dia. Allah mewajibkan pada dia untuk menjadikan dia tu rahmat pada makhluk. Bersifat kasih sayang pada makhluk. Maka dengan sebab kita duk pulung siang malam, tak ada nak buat ibadat sebab duk fikir nak tinggal ke anak-anak. Semayang tak buat, haji tak buat, ibadat tak buat. Duk sibuk nak bayar loan, sibuk nak bayar hutang, nak buat persiapan. Dia kata, ustaz kalau saya mati pun anak-anak saya senang dah. Akhirnya bila dia mati setahun, anak-anak jual rumah dia. Dia duduk dalam kubur, malaikat duduk tanya, tak lepas-lepas jawab. Duk susah hati dekat isteri dia lah. Saya ustaz, apa-apa pun senang dah isteri saya. Kalau saya mati senang dah. Senang apa? Senang laki dia hak baru. 6 bulan lepas hang mati dia menikah lain. Dengan laki dia hak baru pula senang. Kata dengar pada Nepal laki dia. Yang hang apa amalan yang hang nak bawa tak ada. Yang duk fikir pasal dunia tu pasal apa? Dunia akan ada orang yang uruskan dia. Dunia akan ada orang yang buat. Sebab apa? Allah jamin dah bahawa yang hidup dalam dunia ni, baik binatang ke, baik makhluk manusia ke, ada rezeki masing-masing. Yang kita buat, kamu tu buat siap-siap. Duk susah hati tentang dunia sampai terlupa pada diri dia sendiri. Bila kita faham sifat Allah macam tu, dah. Allah dia suka apa? Dalam Quran punya banyak cerita. Wallahu yuhibbul muhsinin wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu seperti mana Allah berbuat baik pada kamu. Berbuat baiklah kamu pada orang lain seperti mana Allah berbuat baik pada kamu. Allah sebut wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang buat baik. Okey, Allah suka pada orang yang berbuat baik. Allah suka kepada orang yang sambung silaturahim. Allah suka kepada orang yang taat kepada mak bapak dia. Allah Ta'ala suka kepada orang yang melayan kanak-kanak. Allah suka kepada orang yang berpuasa. Allah suka pada orang yang baca Quran. Kalau begitu, aku tackle Tuhan. Mesti Allah balas cinta aku. Tapi sayang, yang kita duk tackle cinta manusia. Ada ni Ustaz Wadi tak ada sini tak apa. Kalau ada saya malas cerita. Ada hari tu saya forum dengan Ustaz Wadi sekali. Habis-habis forum makan-makan lepak pun dengan dia, dia pun balik. Balik kat homestay dia, saya bagi homestay kat dia, mai 2 perempuan. Ustaz Kazim, Ustaz Wadi mana? Balik lah. Loh, kami terlambat ni. Oh sudah, pasal apa? Nak jumpa dia. Pasal apa nak jumpa dia? Tak boleh pergi tak? Dia duduk di mana? Oh tak boleh lah, dia nak rehat, dia nak tidur. Duk hal penting ni. Apa hal penting dia? Kami nak kahwin dengan dia. Astaghfirullahalazim. Dahsyat sungguh orang perempuan zaman sekarang ni tuan-tuan. Ingat hang seorang minat ke dia? Ramai orang suka dengan dia. Belum tentu dia balas lagi cinta kita. Saya katakan makcik ni, makcik oi, belum tentu dia balas lagi cinta makcik pada dia. Tapi kalau makcik tackle Allah, confirm Allah balas cinta makcik. Makcik takkannya fras. Jom cari cinta Tuhan. Duk cari cinta manusia ni, berapa banyak yang kecewa tuan.
Cinta tak berbalas. Ada yang cinta berbalas, tapi dia hak nombor 3. Nah ya, saya ingat saya nombor 1. Saya hak nombor 3 Ustaz. Lah, suami nama apa? Jamil. Macam pernah dengar abang Jamil ke? Abang Jamil manager besar dekat bangunan tempat tu. Jamil. Ku sangkakan 2, rupa-rupanya 3 Jamil. Apa lagi? Marilah kita bergaduh. Oh, tengok tuan-tuan ni cerita madu 3 ni. Allah, tuan-tuan, walaupun kita ni dicintai oleh Allah, berbilion manusia Allah cinta, tapi kasih sayang Allah rata dia bagi pada kita. Adil pada kita. Sebab itu orang yang faham cinta Allah, kalau Allah tak bagi apa-apa benda dalam dunia, dia tak kisah. Sebab dia yakin Allah akan bagi pada dia di hari kiamat. Makcik kahwin berapa tahun? 50. Tak pernah mengandung? Tak pernah. Gugur pun tak pernah? Tak pernah. Allah, tak apalah makcik. Tak apalah Ustaz, dalam syurga makcik dapatlah anak. Dalam syurga makcik dapatlah anak. Nampak? Tenang hidup dia. Yang tak tenang siapa? Kawan dia. Hang tak ada anak no. Nampak kawan dia tak tenang. Mak mertua tak tenang, ipak tak tenang, kak tak tenang, jiran sebelah rumah tak tenang. Pengurusi masjid tak tenang lah. Pasal apa hang nak tahu awak ada anak tak ada anak? Biar pergi kat dia. Dia boleh tenang. Dia kata tak apa Ustaz, dalam syurga nanti mudah-mudahan Allah bagi anak pada saya. Orang tanya pula, Ustaz, bolehkah orang tak beranak dalam dunia, duduk dalam syurga dia dapat anak? Hang tak baca dalam hadis yang Nabi duk kata syurga ni hang minta apa pun dapat. Jadi akak-akak yang mana tak mengandung lah, tu selalu gaduh pak, mengandung dalam syurga. Mengandung dalam syurga tak sakit. Beranak dalam syurga tak sakit. Beranak dalam dunia ni, satu flat hospital dengar. Beranak tingkat 8 tu, comel ngah. Punya kuat lah. Tak mau dah beranak, kau serik lah. Baby berat kot 3.2 kilo. Oh, berat. 3 kilo kira berat. Berat sebiji nangka tu mangga. Itulah kata tak larat lah. Tahun depan mengandung pula. Dalam-dalam tak larat tu. Tuan-tuan yang saya hormati, setakat dunia ni apa ada tuan-tuan. Tapi sayang, bila kita tak dapat hak dalam dunia ni, kita kata Allah zalim. Tadi saya dengar dalam radio Penang nak main Mutiara tadi ni. Satu ustaz dalam radio tu kata, di antara tanda-tanda Allah sayang pada seseorang, Allah uji dia, ibtalahu, Allah balakkan pada dia. Di antara tanda-tanda Allah sayang pada kita, Allah uji kita, ibtalahu, Allah uji dia. Oi, saya bila dengar tu saya seronok tuan-tuan. Seronok pasal Allah sayang kita. Tapi tuan-tuan janganlah pula turun pada masjid, duduk tengah jalan, ya Allah. Lori tak ada langgar ke? Tu bodoh nama dia. Duduk tunggu tengah jalan. Awaklah lori tak main langgar aku, tu bodoh tuan-tuan oi. Tapi kalau tuan-tuan diuji, alhamdulillah Allah sayang pada kita. Allah nak bagi benda lain pada kita. Allah sayang. Saya kalau saya tak sakit macam ni tuan-tuan, doktor-doktor 12 doktor India offer nak rawat saya. Depa pun tak kenal saya. Hak saya nak pi sikit hari lagi daripada Arab. Nak tengok apa penyakit saya ni. Saya kata tengok pi. Hak dalam pun tengok, hak di luar negara pun tengok. Allah nak bagi benda lain. Allah nak bagi benda lain tuan-tuan. Tapi kita duk kata Allah tu zalim. Bagi aku sakit, bagi aku sakit. Tak. Awaluha arafallahu ta'ala fa'ata'ahu. Kamu ta'at pada dia, selesai kamu. Macam-macam benda Allah Ta'ala nak bagi pada kamu. Sebab Allah tu maha kaya. Kita kalau orang kaya, minta dekat dia sekali, tak apa lagi, kena 2 kali, abang sendiri pun marah. Kanda Kasim Baba, Adinda Ali Baba datang. Itu mesti datang minta hutang gandum lah. Dia ingat ke kanda ni bank apa ke? Abang sendiri tu entah.
Suami kamu tu pemalas lah, tak nak kerja lah. Oh, nampak kasih baba tu. Kadang-kadang dia suruh sign dengan riba lagi bagi. Ke kanda, ini surat pajak gadai. Alah silap pula, kata dia. Hai, orang kaya pun main pajak gadai juga. Apa kau ingat orang kaya senang ke? Kadang-kadang sesak dia, tuan-tuan. Ini cerita kasih baba dengan Ali baba. Abang sendiri pun benci kalau adik tu miskin. Allah tu maha kaya. Lagi kita minta, lagi dia suka. Dan dia marah pula kalau kita tak minta. Sebab tu manusia yang sombong, manusia yang tak berdoa pada Allah. Manusia hak satu lagi pula, bila dah susah baru nak berdoa. Allah Ta'ala ni dia akan makbulkan doa pada kita. Walaupun kita tak susah, tapi kita doa sebedang-bedang. Inilah dia yang dinanti-nantikan oleh Allah. Bukan hanya doa waktu susah, bila lapang tinggal Tuhan. Maka nombor satu, kalau kamu nak masuk syurga, kamu kenal Allah Ta'ala.